Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum saya menjelaskan tentang pengenalan rasuah saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Saya, Nur Farah Nabila binti MD Ghazali, nomor matriks RSUN 25000012. Rasuah adalah salah laku oleh seseorang yang tamak. Rasuah merupakan suatu perbuatan sama ada memberi atau menerima sesuatu suapan yang mempunyai kaitan dengan bidang tugas berkuasa. Pencegahan rasuah merupakan kerjasama antara pihak kerajaan dan masyarakat umum. Pendidikan tentang kesan buruk rasuah, penguatkuasaan undang-undang yang ketat dan pelaksanaan dasar yang jelas adalah langkah penting untuk membanteras rasuah dalam sesuatu aspek kehidupan. Pemberian rasuah jika tidak dibendung, ianya akan mengakibatkan banyak pesan yang sangat buruk tentang masalah sosial kerana undang-undang tidak akan dipatuhi dengan sepenuhnya. Nama saya Muhammad Sofian bin Azmil dan nomor metrik kad saya ialah MS241031681. Hari ini saya akan membentangkan tentang latar belakang kes. Pada tahun 2022, Malaysia digemparkan dengan kes rasuah antara pelajar IPTS dan pencara. Individu yang bernama A. Arvin telah didakwa menerima wang tunai sebanyak RM1,300. A. Arvin dituduh telah melakukan kesalahan memastikan 5 pelajarnya lulus. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebelum saya memulakan penerangan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Nur Syafika binti Zakaria, memegang nomor matriks RSUN 25000049. Saya akan menerangkan dua bahagian dalam slide ini, yaitu pengenalan kes dan pengajaran. Untuk pengenalan kes, Arvin telah didakwa menerima rasuah sebanyak RM1,300 daripada pelajarnya yang bersekolah di Universiti Pendidikan Tinggi Swasta. Tujuan pelajar tersebut adalah untuk meminta keputusan peperiksaan mereka diluluskan. Arvin telah didakwa menyalahgunakan kuasa sebagai pensyarah untuk kepentingan pribadi dengan menerima wang sebagai balasan untuk meluluskan pelajar-pelajar tersebut. Kes ini telah mencemarkan integriti sistem pendidikan dan merosakkan kepercayaan masyarakat terhadap pensyarah dan institusi pendidikan tinggi. Perbuatan rasuah ini jelas telah menimbulkan kebimbangan tentang amalan penyalahgunaan kuasa dalam kalangan pendidik serta memberi impak negatif terhadap imej pendidik negara. Kes ini menjadi peringatan penting untuk mengambil tindakan tegas terhadap rasuah dalam pendidikan dan menguatkan nilai-nilai integriti dalam kalangan pendidik dan pelajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Syamira binti Bakrin bernomor matriks RSUN 25000022. Saya akan menerangkan tentang proses pembongkaran dan tindakan terhadap kes. Arvin didapati menerima rasuah daripada pelajarnya untuk menaikkan grade peperiksaan mereka. Tindakan itu dilihat oleh seorang pelajar, lalu dia menangkapkan gambar sebagai bukti untuk dia melaporkan kepada pihak SPRM. Arvin diserbu dan ditahan oleh pihak SPRM karena didapati terlibat dalam penerimaan rasuah. Mahkamah Session menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun dan denda sebanyak RM6.500, manakala pelajar yang terlibat pula dikenakan tindakan tata tertib daripada pihak universiti. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sofian bin Azmil, nomor matriks MS241031681, dan seterusnya saya akan membentangkan tentang faktor-faktor yang membawa kepada kejadian kes. Yang pertama ialah tekanan akademik. Tekanan akademik muncul sebagai salah satu punca utama yang mendorong kes rasuah sebegitu timbul. Pelajar sering mengalami tekanan ini apabila cuba mencapai keputusan prestasi akademik yang tinggi. Seterusnya, faktor yang kedua ialah kelemahan dalam sistem pengawasan akademik. Salah satu sebab lain mengapa rasuah berleluasa dalam kalangan pelajar dan pensyarah ialah kekurangan kekuatan sistem kawalan akademik. Sekiranya kawalan integriti dan akademik tidak dikuatkuasakan dengan kuat, maka peluang pelajar dan pensyarah untuk melakukan penyelewengan adalah besar. Yang ketiga, kekurangan kesedaran.
Faktor pelajar dan pensyarah menunjukkan rasuah akademik ialah kurang kesedaran etika dan pemahaman integriti. Ketiadaan pelaksanaan nilai etika di seluruh institusi pendidikan menyebabkan pelajar dan pensyarah melakukan tindakan tidak beretika seperti rasuah untuk menaikkan mata grade. Akhir sekali, yang keempat, hubungan akademik ataupun sikap favoritism. Hubungan akademik antara pelajar dan pensyarah juga merupakan elemen penting untuk pembelajaran pelajar di institusi pengajian tinggi. Hubungan yang membina antara pelajar dan pensyarah memberikan pelajar pemahaman yang baik tentang bahan kursus di samping lebih keyakinan diri dan grade yang lebih baik. Hal ini akan mendorong kepada berlakunya kes rasuah antara pelajar dan pensyarah. Assalamualaikum, nama saya Siti Haliza binti Maksil, memegang nombor metrik RSUN 25000073. Dalam part seterusnya, saya akan membentangkan tentang implikasi kes dalam peningkatan markah dan juga kesimpulan. Pertama sekali, terdapat 3 implikasi kes berkaitan rasuah peningkatan markah di sesebuah institusi, iaitu yang pertama, menjejaskan integriti dan kredibiliti akademik. Kegiatan rasuah dalam peningkatan markah menjejaskan integriti akademik kerana ia mencerminkan ketidakjujuran dalam sistem pendidikan. Apabila markah diperoleh secara tidak sah, kredibiliti institusi turut dipertikaikan dan kepercayaan masyarakat terhadap graduan yang dihasilkan akan merosot. Yang kedua, melahirkan graduan yang tidak berkualiti. Rasuah dalam akademik melahirkan graduan yang tidak berkualiti kerana mereka lulus tanpa ilmu dan kemahiran sebenar. Ini menyebabkan mereka tidak kompeten dalam dunia kerja sekaligus menjejaskan produktiviti dan reputasi institusi. Implikasi terakhir, mewujudkan budaya korupsi dalam masyarakat. Apabila rasuah dalam akademik dibiarkan, ia boleh mewujudkan budaya korupsi dalam masyarakat. Pelajar yang biasa dengan amalan ini akan berisiko membawa sikap tidak jujur ke dalam dunia pekerjaan dan pentadbiran, serta ianya juga akan merosakkan integriti negara. Bagi pengajaran kes rasuah antara pensyarah dan pelajar mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga integriti dalam pendidikan. Rasuah ini memberi kesan besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan. Kes rasuah ini juga menegaskan betapa pentingnya penguatkuasaan undang-undang. Pendidikan moral dan etika memainkan peranan penting dalam membentuk sikap pelajar dan pensyarah. Budaya anti rasuah juga perlu diterapkan dalam semua lapisan masyarakat. Kesimpulan bagi keseluruhan kajian kes kami, rasuah dalam akademik memberi kesan buruk yang besar, termasuk mencecaskan integriti dan kredibiliti pendidikan, melahirkan graduan yang tidak berkualiti, serta mewujudkan budaya korupsi dalam masyarakat. Jika amalan ini tidak dibendung, ia boleh merosakkan sistem pendidikan dan melemahkan daya saing negara. Oleh itu, langkah pencegahan seperti penguatkuasaan peraturan yang ketat dan penekanan terhadap nilai integriti amat diperlukan bagi memastikan generasi akan datang mendapat pendidikan yang adil dan berkualitas.